Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Cikgu Suri. Okey, hari ini masih lagi dengan kerja khusus ya. Yang mana cikgu akan fokuskan pula untuk aspek seterusnya iaitu penulisan dapatan kajian. Okey, untuk penulisan dapatan kajian, apa yang perlu pelajar-pelajar masukkan? Okey, sebelum itu kita lihat lagi arahan untuk calon. Ya, yang mana calon mesti mengemukakan 2 iklan bagi setiap peringkat pengurusan jawatan yang dikaji. Okey, satu peringkat pengurusan pertengahan dan yang kedua adalah peringkat pengurusan bawahan. Okey, apa yang perlu dimasukkan dalam dapatan kajian ini adalah ya, penelitian kita berdasarkan soalan ada 5 aspek. Ya, satu tentang sumber iklan, yang kedua spesifikasi kerja, yang ketiga huraian kerja, keempat berkaitan dengan aspek pemilihan, okey, kelima berkaitan dengan faktor penentu ganjaran. Okey, seperti yang cikgu pernah cakap sebelum ini, okay, untuk aspek 1, 2 dan 3, sumber iklan iaitu spesifikasi kerja, huraian kerja, ini adalah wajib dianalisis. Ya, 3 aspek ini wajib dianalisis oleh pelajar-pelajar sekalian. Tetapi untuk 2 aspek yang ini, aspek pemilihan dan faktor penentu pampasan ataupun ganjaran, ini sekiranya ada, bergantung kepada iklan yang pelajar-pelajar perolehi. Jika dalam iklan yang pelajar perolehi itu ada menyebut tentang 2 aspek ini, maka pelajar boleh bincangkan. Jadi maknanya perbincangan pelajar itu akan jadi 5 aspek. Tetapi untuk iklan-iklan yang tidak menyentuh 2 aspek di bawah ini, okey, pelajar hanya wajib menganalisis 3 aspek ini sahaja. Okey. Okey, ini pula adalah cadangan susunan. Ya, macam mana kita mau susun kita punya perbincangan di bahagian dapatan kajian. Okey, ini cadangan sahaja bergantung kepada pelajar dan guru pelajar ya. Ini cadangan yang cikgu bagi kepada pelajar-pelajar cikgu yang mana dapatan ini ya disusun seperti inilah ya. Cikgu pecahkan kepada 5.1 untuk aspek yang pertama iaitu sumber iklan. Okey, kemudian di sini selepas tajuk ini pelajar digalakkan untuk membuat perbincangan teori ya tentang sumber iklan dan bagi sokongan berdasarkan rujukan ataupun citation yang pelajar perolehi. Okey, kemudian barulah masuk kepada 5.1.1 iaitu analisis sumber iklan pengurusan pertengahan bagi syarikat A dan syarikat B. Okey, dicadangkan kepada pelajar untuk analisis sumber iklan ini jangan analisis secara bercampur aduk. Ya, analisis satu per satu. Maksudnya analisis dahulu sumber iklan syarikat A, kemudian baru analisis iklan syarikat B untuk pengurusan pertengahan. Okay, jadi susunan ataupun penghuraian analisis pelajar itu nampak lebih tersusun. Okay, kemudian baru masuk kepada 5.1.2 iaitu analisis sumber iklan pengurusan bawahan bagi syarikat A dan syarikat B. Setelah kedua-dua sumber iklan bagi peringkat pengurusan dianalisis, barulah kita masuk kepada perbandingan sumber iklan tersebut.
Ya, di sini cikgu cadangkan dipecahkan kepada 5.1.3.1 iaitu pengurusan pertengahan syarikat A dan syarikat B. Kemudian 5.1.3.2 untuk pengurusan bawahan syarikat A dan syarikat B. Okey. Maknanya analisis ini kita fokuskan kepada peringkat pengurusan pertengahan dan bawahan berdasarkan dua syarikat. Okey, timbul persoalan apabila sumber iklan itu adalah daripada sumber yang sama. Ya, macam mana sekiranya sumber itu sama? Perlukah kita ataupun perlukah pelajar buat perbandingan sumber iklan sedangkan sumbernya adalah sama? Tidak menjadi masalah. Ya, sebab dalam analisis perbandingan kita banding sahaja. Ya, jadi apa yang perlu pelajar buat dalam penghuraian pelajar cuma nyatakan sahaja. Ya, sumber iklan bagi kedua-dua syarikat ini adalah sama. Ya, iaitu daripada sumber apa. Ya. Kemudian dalam analisis ini, apa yang pelajar boleh masukkan ialah kenapa syarikat itu guna sumber iklan tersebut untuk pengurusan pertengahannya ataupun untuk pengurusan bawahannya. Ya, apa dia punya pro dan kontra? Apa dia punya kesan? Apa dia punya kelebihan? Apa dia punya kelemahan? Ya, di bahagian inilah akan dinilai, akan dilihat sejauh mana pelajar mampu membuat analisis perbandingan terhadap aspek yang dikaji. Okey, jelas ya? Seterusnya, bagi aspek yang kedua iaitu spesifikasi kerja dipecahkan kepada 5.2. Ya, macam yang pertama juga tadi, kita bagi dahulu perbincangan teori dan sokongan dengan menyertakan rujukan ataupun citation yang relevan. Okay, setelah itu baru pelajar masuk kepada 5.21, 5.22 dan 5.23. Okay, 5.21 itu analisis spesifikasi kerja pengurusan pertengahan bagi syarikat A dan syarikat B. Apa yang dianalisis adalah kandungan yang terdapat dalam spesifikasi kerja. Ya, apa yang terdapat dalam spesifikasi kerja bagi pengurusan pertengahan syarikat A dan apa pula yang terdapat dalam spesifikasi kerja bagi pengurusan syarikat B. Ya, setelah itu masuk pula kepada perbincangan ataupun huraian untuk 5.2.2 berkaitan dengan analisis spesifikasi kerja pengurusan bawahan bagi syarikat A dan syarikat B. Benda yang sama juga yang pelajar perlu buat dalam berdasarkan yang pertama. Ya, analisis kandungan yang terdapat dalam spesifikasi kerja bagi pengurusan bawahan untuk syarikat A dan syarikat B. Ingat ya, kandungan untuk spesifikasi kerja yang disediakan oleh kedua-dua syarikat bagi peringkat pengurusan tersebut. Okay, setelah selesai kita bincangkan tentang kandungan yang terdapat dalam spesifikasi kerja itu, barulah kita pergi pula kepada perbandingan spesifikasi kerja mengikut peringkat dan mengikut syarikat. Okey, cikgu pecahkan kepada 5.2.3.1 iaitu pengurusan pertengahan syarikat A dan syarikat B. Ya, jadi pelajar di sini boleh bandingkan kandungan spesifikasi bagi syarikat A dan syarikat B. Apa yang ada di syarikat A, apa yang tiada di syarikat B. Kenapa syarikat A masukkan aspek-aspek begini? Kenapa syarikat B dia tekankan aspek-aspek begini? Okey, kenapa syarikat A tiada masukkan aspek ini? Kenapa syarikat B tiada pula masukkan aspek ini? Okey, jadi kebolehan pelajar menganalisis perlu pelajar
fokuskan ataupun perlu pelajar lihatkan di bahagian inilah, ya. Di sini kita akan lihat sejauh mana pelajar mampu menganalisis kandungan kandungan untuk spesifikasi kerja, ya, bagi pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan bagi kedua-dua syarikat. Ya, walaupun kalau yang pertama tadi sumber iklannya sama, tetapi kandungan itu kadang-kala berbeza untuk dua syarikat yang berbeza. Jadi kemahiran pelajar untuk menganalisis dan membuat perbandingan adalah penting. Setelah menganalisis, setelah buat perbandingannya, para pelajar wajib, ya, perlu masukkan justifikasi. Alasan kenapa syarikat ini buat begini, kenapa syarikat B ini pula tidak pula tekankan tentang aspek yang ini, tapi dia menekankan aspek yang ini, ya. Apa rasionalnya, apa alasannya, ya, apa kebaikannya dan apa kelemahannya. Okey, setelah pelajar buat analisis itu, buatlah kesimpulan. Jadi berdasarkan, contohnya, ya, berdasarkan analisis yang pengkaji telah lakukan, ya, didapati untuk peringkat pengurusan pertengahan syarikat A bla 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 bla, manakala untuk syarikat B pula bla 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 bla. Okay, ini kerana kenapa? Bagi justifikasi. Sama juga dengan pengurusan bawahan untuk syarikat A dan syarikat B. Okey, para pelajar, harap yang bahagian ini jelas, ya. Okay, jadi kita akan pergi kepada aspek yang ketiga, iaitu penghuraian kerja ataupun aspek tentang huraian kerja bagi perbincangan teori dan sokong juga dengan rujukan ataupun citation. Okay, ada persoalan daripada pelajar, cikgu. Cikgu, bolehkah saya ambil teori yang sama daripada yang telah saya bincangkan di bahagian latar belakang? Ya, tidak ada masalah. Boleh ambil teori yang sama, cuma boleh tambah lagi teori-teori yang lain. Jadi ada nampak di situ kepelbagaian teori dan sokongan rujukan. Okey, sama juga untuk bahagian ini dipecahkan kepada 3 bahagian utama, iaitu 5.3.1 analisis huraian kerja, pengurusan pertengahan bagi syarikat A dan syarikat B. Kemudian analisis huraian kerja, pengurusan bawahan bagi syarikat A dan syarikat B. Dan yang ketiga, analisis perbandingan huraian kerja, yang mengikut peringkat pengurusan syarikat, mengikut peringkat pengurusan pertengahan dan mengikut peringkat pengurusan bawahan bagi kedua-dua syarikat. Ya, apa yang pelajar analisis adalah kandungan yang terdapat dalam huraian kerja. Apa kandungan yang terdapat dalam huraian kerja untuk pengurusan pertengahan bagi syarikat A dan syarikat B, dan apa pula kandungan huraian kerja bagi pengurusan bawahan bagi syarikat A dan syarikat B. Ya, kemudian barulah pelajar pergi kepada perbincangan analisis perbandingan kandungan huraian kerja tersebut untuk pengurusan pertengahan dan untuk pengurusan bawahan kedua-dua syarikat. Okey. Okey, seterusnya aspek yang keempat, iaitu aspek pemilihan. Ingat, ya, aspek pemilihan ini sekiranya ada dalam iklan yang pelajar perolehi. Sekiranya tiada, maknanya pelajar tidak perlu masukkan sebarang perbincangan berkaitan tentang aspek pemilihan. Okey, sama juga pelajar perlu bagi perbincangan teori dan sokong dengan rujukan ataupun citation yang relevan. Kemudian barulah masuk kepada analisis aspek pemilihan pengurusan pertengahan bagi kedua-dua syarikat. Okay, selepas itu analisis aspek pemilihan pengurusan bawahan bagi kedua-dua syarikat, dan ketiga barulah kita masuk kepada analisis perbandingan aspek pemilihan untuk peringkat pengurusan pertengahan dan peringkat pengurusan bawahan bagi kedua-dua syarikat. Okey, dan aspek yang terakhir adalah faktor penentu pampasan. Ini juga sekiranya ada terdapat dalam iklan yang pelajar
diperolehi. Sekiranya tiada, tidak perlu dibincangkan. Okey. Bagi perbincangan teori dan sokong dengan rujukan ataupun citation yang relevan, ya, aspek yang dibincangkan pun sama juga macam seperti aspek 1, 2, 3 dan 4, ya. Analisis spesifikasi kerja, analisis faktor penentu pampasan. Sorry ya, bukan spesifikasi kerja ni ya. Analisis faktor penentu pampasan pengurusan pertengahan bagi syarikat A dan syarikat B. Kemudian, analisis faktor penentu pampasan bagi pengurusan bawahan syarikat A dan syarikat B. Kemudian, analisis perbandingan faktor-faktor penentu pampasan tersebut berdasarkan pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan kedua-dua syarikat. Okey, abaikan yang spesifikasi ni ya. Cikgu lupa pula mau tukar tadi. Okey, sorry ya. Sebab kita di sini bincangkan tentang faktor penentu pampasan. Okey, setakat ini cikgu harap pelajar-pelajar jelas tentang apa yang perlu dibincangkan ya bagi kelima-lima aspek yang perlu dimasukkan dalam dapatan kajian. Okey, macam mana kita mau menulis untuk dapatan kajian? Ya, setelah pelajar masukkan tajuk 5.0 dapatan kajian, di bawah tajuk itu pelajar digalakkan untuk masukkan pendahuluan lah, ya, macam kita beri salam. Jadi pembaca tidak terkejut. Okay, contohnya pada bahagian ini pengkaji akan membincangkan ataupun menganalisis dapatan kajian daripada beberapa aspek. Sebutlah kelima-lima aspek tadi. Okey. Okay, setelah itu baru masuk kepada 5 aspek yang pelajar perlu bincangkan. Aspek yang pertama tadi sumber iklan kan. 5.1 kalau ikut dia punya numbering 5.1 sumber iklan. Sumber iklan ini apa yang perlu pelajar bincangkan? Terangkan dahulu sumber iklan itu secara teorinya. Ya, sokonglah dengan rujukan dan citation yang sesuai ataupun relevan. Kemudian aspek yang perlu pelajar bincangkan, apa sumber iklan yang digunakan oleh syarikat tersebut? Kenapa syarikat tersebut mengiklankan menggunakan sumber tersebut? Apa kelebihan dan apa kelemahan sumber yang dipilih? Bagi justifikasi pilihan sumber iklan itu dan kemudian barulah buat perbandingan dari aspek sumber iklan untuk syarikat yang dipilih dan bagi peringkat pengurusan yang dikaji. Okey. Yang kedua, spesifikasi kerja. Sama juga ya untuk mengukuhkan huraian pelajar ataupun penerangan pelajar di bahagian ini bagi penerangan teori. Ya, sokong dengan sumber rujukan serta citation yang relevan. Okey, kemudian terangkan kenapa dokumen ini perlu disediakan oleh organisasi ataupun apa tujuan syarikat itu sediakan spesifikasi kerja. Okey, analisis iklan syarikat dari aspek spesifikasi ini kita boleh lihat daripada beberapa aspek lah, ya. Identifikasi kerja, kelulusan, pengalaman, kemahiran, ciri-ciri peribadi pekerja, ciri-ciri fizikal pekerja. Sebenarnya dia ada banyak lagi. Ini antaranya lah, ya. Ataupun untuk spesifikasi kerja ni dengan perkataan yang mudah dia merujuk kepada ciri-ciri pekerja ataupun ialah ciri-ciri pekerja ataupun kelayakan yang pekerja itu miliki untuk menjawat jawatan tersebut. Ya, contohnya dia punya kelulusan, pengalamannya, ciri-ciri peribadinya, ciri-ciri fizikalnya seperti sihat tubuh badan, tinggi berapa, berat badan berapa, ya. Sebab ada jawatan yang memerlukan aspek-aspek tersebut. Okey, kemudian analisis berdasarkan syarikat A itu apa yang ada dalam spesifikasi kerja syarikat A. Apa yang tiada? Kenapa syarikat ini perlu masukkan ini? Kenapa syarikat ini tidak masukkan ini? Ya, sama juga macam syarikat B.
Apa yang dimasukkan dalam analisis spesifikasi kerja syarikat B. Ya, apa yang tiada, apa yang ada, kenapa syarikat ini tidak tekankan ini, kenapa syarikat ini tidak masukkan benda ini tapi masukkan benda ini. Ya, itu merujuk kepada analisis yang kamu buat. Setelah itu buat perbandingan kandungan spesifikasi kerja tersebut, ya, antara syarikat A dengan syarikat B berdasarkan peringkat pengurusan, ya, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan, serta bagilah justifikasi, apa alasan. Kalau kamu cakap, okey, syarikat A ini menekankan ciri-ciri ini. Kenapa syarikat A itu tekankan ciri-ciri tersebut? Ya, apa dia punya justifikasi? Ya, sama juga macam syarikat B. Okey. Seterusnya, baru kita akan lihat pula kepada penghuraian kerja. Penghuraian kerja ini maklumat tentang pekerjaan tersebut. Ya, bagi penerangan secara teori untuk penghuraian kerja, sokonglah kamu punya teori itu dengan sumber rujukan ataupun citation yang relevan. Terangkan juga kenapa dokumen ini perlu disediakan oleh organisasi. Maknanya dia punya tujuanlah untuk apa. Kemudian antara aspek yang perlu kamu analisis adalah daripada tajuk kerja. Apa tajuk kerja? Apa nama kerja tersebut? Kemudian ringkasan kerja. Ya, tentang maklumat tentang pekerjaan itu, hubungan autoriti, suasana kerjanya macam mana, keadaan fizikal tempat kerja itu, senarai tugas dan tanggungjawab, terma dan syarat-syarat perkhidmatan. Ini antara aspeknya lah, ya. Sebenarnya dia ada lagi aspek-aspek lain bergantung kepada iklan kandungan yang terdapat dalam penghuraian kerja yang disediakan oleh syarikat tersebut. Okey, analisis yang kamu kena buat pun sama juga, ya. Analisislah apa yang perlu ada, apa yang ada dimasukkan, apa yang tiada, kenapa perlu dimasukkan, kenapa tidak dimasukkan. Ya, kenapa syarikat ini tekankan itu, kenapa syarikat ini tidak tekankan yang ini. Ya, buat analisis bagi kedua-dua syarikat dan buat perbandingan bagi syarikat tersebut, ya, bagi setiap peringkat pengurusan dan bagilah justifikasinya. Alasannya, kenapa syarikat A buat begini, kenapa syarikat B buat begini. Sepatutnya syarikat A dia masukkan ini dan syarikat B masukkan ini. Ini kerana apa? Bagi sebabnya, bagi dia punya alasan, bagi dia punya justifikasi. Okey, untuk aspek yang seterusnya, aspek pemilihan ini seperti biasalah sekiranya ada. Ya, benda yang sama juga yang kamu akan bincangkan. Ya, maknanya samalah dengan kaedah kamu membincang itu sama dengan yang aspek 1, 2 dan 3. Bincang teori dan beri rujukan, kemudian analisislah iklan kamu, buat perbandingan antara syarikat yang terlibat dengan antara syarikat dan peringkat pengurusannya, bagi justifikasinya. Okay, untuk aspek pemilihan ni, dia merujuk kepada proses pemilihannya di sini. Sebab dalam aspek pemilihan memang akan cerita tentang ini sajalah, tentang macam mana borang permohonan disediakan, apa itu senakan rujukan, macam mana temu duga dan yang terakhir ujian, ya, sebelum pekerja itu dilantik untuk bekerja. Okay, dan aspek yang terakhir adalah faktor penentu pampasan, sekiranya ada. Ya, benda yang sama, masukkan teori dan bagi rujukan ataupun citation yang relevan. Analisislah iklan kerja kamu, buat perbandingan antara syarikat yang terlibat dan peringkat pengurusan yang terlibat. Okey, bagi justifikasinya. Antara aspek-aspek dalam penentu pampasan di sini dia ada 4 lah. Ya, berdasarkan kemampuan organisasi, undang-undang dan peraturan kerajaan, ganjaran yang dibayar oleh pesaing, permintaan dan penawaran buruh. Okey, sebenarnya ya, untuk aspek ataupun faktor penentu pampasan ini boleh belajar bincangkan. Ya, sebab dalam iklan itu
kebiasaannya organisasi-organisasi yang mengiklankan jawatan kosong, dia akan masukkan gaji, dia akan masukkan allowance, bonus jika ada. Okey, dari situ sebenarnya pelajar boleh analisis apa aspek yang menjadi penentu kepada pampasan yang disediakan oleh organisasi berdasarkan peringkat pengurusan. Okey, contoh, kita ambil contoh dari aspek gaji. Untuk jawatan yang sama, contoh pengurus pengeluaran dengan pengurus pemasaran, untuk syarikat A dan syarikat B, biasanya range gajinya adalah berbeza. Ada organisasi yang meletakkan range gaji yang tinggi, tapi ada organisasi ikut range yang sedia ada di pasaran. Jadi sebenarnya itu pelajar boleh analisis dan boleh bagi justifikasi. Okey. Macam juga undang-undang dan peraturan kerajaan. Okey, ini kita boleh ambil contoh yang paling mudah. Apa dia? Kalau pelajar ingat tentang penetapan gaji minimum, sebenarnya aspek ini pun pelajar boleh bincangkan dalam penentuan pampasan. Ya, maknanya kita merujuk kepada dia punya gaji. Ya, mana-mana organisasi dia kena patuh kepada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Ya, itu sekiranya pelajar mampu ataupun pelajar betul-betul analisis, ya. Kalau pelajar nampak dalam pelajar punya iklan itu benda ni ada, pelajar boleh masukkan. Okey. Cikgu harap pelajar jelas, ya, untuk setakat ini. Apa elemen-elemen, apa aspek-aspek yang perlu dibincangkan. Okey, untuk yang perbandingan tu pula, kita fokus kepada perbandingan berdasarkan peringkat pengurusan lah, ya. Okey, untuk aspek ini pelajar boleh bagi penerangan secara teori tentang peringkat pengurusan, ya, pertengahan. Okey, kemudian sokonglah dengan rujukan ataupun citation. Kemudian baru kaitkan iklan daripada syarikat tersebut, ya, untuk peringkat pengurusan bawahan, syarikat A dan syarikat B. Okey, buat perbandingan aspek iklannya, kandungan iklannya mengikut peringkat pengurusan dari dua syarikat yang terlibat dan bagilah justifikasi untuk menyokong kamu punya hujahan, ya, supaya hujah kamu itu menjadi lebih kukuh. Okey, ini untuk peringkat pengurusan pertengahan. Sama juga, benda yang sama juga apabila kamu masuk kepada perbandingan peringkat pengurusan bawahan. Okey, bagi penerangan secara teori, apa itu peringkat pengurusan bawahan, apa contoh-contoh jawatan peringkat pengurusan bawahan. Okey, bagi dia punya citation, bagi dia punya rujukan. Okey, kemudian kaitkan dengan iklan dari syarikat yang kamu pilih. Okay, selepas itu, buatlah perbandingan aspek iklan itu berdasarkan peringkat pengurusan bawahan untuk kedua-dua syarikat dan bagi justifikasi. Ya, justifikasi. Apa alasan, apa sebab, kenapa begitu, kenapa begini, apa rasionalnya. Ya, supaya kamu punya penghuraian itu menjadi lebih kukuh. Okay. Jadi setakat ini cikgu harap pelajar jelaslah tentang apa yang perlu dimasukkan dalam kamu punya dapatan kajian. Macam mana kamu mau menyusun dapatan kajian kamu itu supaya kamu punya perbincangan dan huraian kamu itu tidak menjadi lebih teratur, ya, tidak berterabur. Ya, maksudnya sekejap bincang tentang iklan, sekejap bincang tentang peringkat pengurusan, sekejap lagi tentang kandungannya, sekejap lagi buat perbandingannya. Jadi, dengan adanya susunan-susunan daripada kamu punya mengikut kandungan susunan kamu punya perbincangan tadi, jadi diharap perbincangan itu menjadi lebih tersusun. Ya, ada dia punya panduan. Jadi yang membaca pun nanti dia tidak bingung. Okay, ini yang mana sudah dia membincangkan. Dia membincang perbandingan kah? Dia membuat analisis ini dulu kah? Atau apa benda? Ya. Okey, jadi rasanya setakat itu dahulu perkongsian cikgu. Ya,
Cikgu harap pelajar dapat menganalisis iklan yang pelajar perolehi dengan baik. Ya, sebab dalam dapatan kajian ini adalah apa yang penting adalah penganalisian, pemahaman pelajar terhadap kandungan iklan yang pelajar perolehi. Ya, berdasarkan peringkat pengurusan. Ya, sebab yang ditekankan pada bahagian dapatan ini adalah sejauh mana kamu sebagai pelajar mampu menganalisis apa yang kamu perolehi, ya, mampu menghurai apa yang kamu perolehi dalam dapatan kajian. Okey, jadi cikgu harap perkongsian ini boleh membantu kamu untuk menulis dapatan kajian dengan lebih baik dan memberi manfaat kepada kamulah ya untuk menulis dapatan kajian itu dengan teratur. Jadi setakat ini sahaja perkongsian daripada cikgu. Selamat menyiapkan kerja kursus para pelajar dan semoga dapat menyiapkan kerja kursus yang terbaik. Okey, sekian sahaja dari cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi untuk video-video pada masa akan datang. Bye.